Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama mula dengan Al-Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, sama-sama kita mulakan perjumpaan kita dengan ucapan syukur kita kepada Allah kerana dengan izin Dia lah kita dapat teruskan majlis ilmu kita pada malam ini, dan dengan izin Dia lah kita akan diberikan kefahaman, kemampuan dan kesungguhan untuk kita melaksanakan amal-amal soleh yang semampu kita buat. Jadi insya-Allah malam ni seperti mana kita janjikan kita insya-Allah akan berbincang berkait dengan surah Al-Fatihah. Insya-Allah kita akan bertalaqi, bermusyafahah ayat ataupun surah Al-Fatihah ini. Dan mungkin perbincangan kita ni bukanlah maksudnya nak belajar baca tapi kita mungkin bincang tentang yang pertamanya kesalahan ataupun kesilapan yang kerap dilakukan, yang mungkin secara tak sengaja bila kita tidak bertalaqi, kemungkinan kesilapan-kesilapan itu kita tak perasan. Bila kita bertalaqi, insya-Allah kita akan diberitahulah tentang mungkin kesilapan-kesilapan itu. Baik, insya-Allah sebelum kita nak baca, saya bincang dulu ataupun saya terangkan dulu tentang yang pertamanya ialah berkait dengan tulisan ataupun resam di dalam surah Al-Fatihah ini, yang kita kenali sebagai resam Osmani. So dalam surah Al-Fatihah ni antara yang terlibat dengan yang kita boleh bincangkan sama-sama walaupun tidak secara detail, tapi antara perkara-perkara yang kita boleh bincangkan, mungkin kita perasan atau tidak pada ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim itu. Yang pertamanya kita tengok ialah pada kalimah Allah yang disebut sebagai lafzul jalalah, Bismillah. Dan kalimah ini kalau kita tengok dalam surah Al-Fatihah, dia akan ada dua kali kalimah Allah ni. Satu pada ayat 1 Bismillah, dan yang keduanya ialah pada Alhamdulillah. Ada dua tempat lafzul jalalah ini. Pada kalimah Allah tu kalau kita perhatikan, dan juga pada perkataan Alhamdulillah, dia tak letakkan pun tanda panjang ataupun alif kecil lah kita panggil, yang menunjukkan kalimah itu dibaca panjang. Dia tak letak. Dia tak letak. Ini bukanlah bermaksud kalimah Allah tu tak dibaca panjang. Kalimah Allah tetap dibaca panjang. Bismillahi, dua harakat lah. Kalau kita berhenti Bismillah, boleh pergi 2, boleh pergi 4, boleh pergi 6. Tapi masalahnya mana tanda panjang dia tu yang kita duk baca panjang. Lafzul jalalah ataupun kalimah Allah ni dia tak letakkan tanda panjang. Inilah satu-satunya kalimah yang tak diletakkan tanda panjang, tapi kita kena baca panjang.
Begitu juga ayat 2 tu, alhamdulillahi. Dia tak ada tanda panjang, tapi kena baca lillahi, tak boleh baca lillahi. Kalau ikutkan tulisan tu memanglah alhamdulillahi rabb, gitu. Sebab tak ada tanda panjang. Tapi tak ada orang baca gitu pun, kan? Cuma dia pun tak perasan tak ada tanda panjang, kan? Yang baca panjang tu pun dia pun tak terperasan, rupanya tak ada lah tanda panjang. Memang tak ada. Sebab apa? Kalimah Allah yang kita sebut sebagai lafzul jalalah. Itu satu. Yang kedua, dari sudut penulisan juga, kita perhatikan ayat 2, ayat 3 dan ayat 6 dimulai dengan satu huruf yang kita namakan hamzah wasal. Rupa dia macam huruf alif. Atas dia tu kepala huruf sad. Bukan titik, bukan ulat, ya. Atas huruf alif tu kepala sad, badan tak ada, tinggal kepala je. Ini nama dia huruf hamzah wasal. Huruf hamzah wasal ni dia tidak menerima baris, ya, dia tidak menerima baris. Kita yang kena bariskan dia kalau kita mulakan bacaan dengan dia. Kalau kita tak mulakan bacaan dengan dia, artinya dia tak perlu dibariskan pun, dan dia tak perlu dibaca pun. Contoh ayat 2 tu lah, alhamdu, kita mula dengan hamzah wasal, kita letakkan baris hamzah wasal tu dengan baris atas, bunyi dia al. Tapi kalau kita tak baca ataupun kita tak, ayat 2 tu kita tak mulakan bacaan dengan alham, sebab kita sambung dengan ayat 1, maka dia tak perlu dibaca lah. Bismillahirrahmanirrahim alham, salah lah, tak boleh mi alham, sebab dia tak ada baris tu, bunyi dia milham. Tu nama dia hamzah wasal. Waktu kita baca wasal, waktu kita baca sambung, dia tidak berfungsi. Tapi kalau tak nak mula bacaan dengan dia, dia berfungsi dan dia perlu kita bagi baris. Kalau tak bagi baris kat dia, macam mana nak mula? Alhamdulillah. Mula dengan lam. Alhamdulillah. Ham je, lam leham bunyi. Jadi maknanya tak boleh nak baca, kita kena bariskan dia. Jadi formula untuk nak membariskan hamzah wasal ni, dia ada sipir dia, dia ada formula dia. Kalau dia bergabung dengan lam, maka dia dibariskan dengan baris atas, alham. Macam tu juga ayat 3 tu, dimulai dengan hamzah wasal juga, dia bergabung dengan lam tu, walaupun lam tu tak dibaca. Ar-rah, lam tak dibaca, yang dibaca ra. Ar-rah, maknanya apa? Kalau hamzah wasal dia bergabung dengan lam, tak kisahlah lam tu dibaca ke, lam tu tak dibaca ke, dia tetap di baris atas. Itu cara membaca hamzah wasal. Kalau hamzah wasal ni tidak bergabung dengan lam, maka hamzah wasal tu nak baca dia, sipir dia, dia kena tengok huruf yang ketiga selepas dia. Kita tengok ayat 6. Itu contoh ada kat situ, ayat 6. Hamzah wasal lepas tu ha. Kita baca ihdina. Tak ada orang baca ahdina atau uhdina, semua baca ih. Kenapa kita letakkan dia baris bawah? Sebab huruf ketiganya iaitu dal baris bawah, maka dia dimulakan dengan baris bawah. Katalah kalaulah huruf ketiganya baris atas, maka hamzah wasal tu kita bariskan dengan baris bawah. Atas tak boleh dah. Atas bila bergabung dengan lam, dia atas. Dia hanya bila bergabung dengan lam saja atas. Kalau tak bergabung dengan lam, kalau dia huruf ketiga dia baris bawah, dia bawah. Kalau huruf ketiga baris atas, dia bawah.
Kalau depan, baru dia depan. Kalau baris huruf ketiga itu depan, baru dia depan. Maknanya kita lah kena letak depan. Dia tak ada depan-depan dia. Dia kosong macam tu je. Kita lah kena bariskan dengan baris depan. Gitu ya. Itu cara nak membaca hamzah wasal. Jadi artinya kalau ayat 5 kita sambung dengan ayat 6, maka hamzah wasal tu diabaikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nuhdina. Dia tak dibaca. Sama lah juga ayat 1 nak pergi 2. Kalau sambung hamzah wasal tak payah baca. Bismillahirrahmanirrahim milham. Begitu juga ayat 2 kalau bersambung ayat 3. Alhamdulillahi rabbil alamin narrah. Jadi hamzah wasal tu tak dibaca bila dibaca wasal. Bila dibaca sambung. Baik. Itu tentang hamzah wasal. Seterusnya perbincangan yang biasa kita nak kena apa? Nak kena sikitlah. Saya masih lagi dalam resam ya. Saya cerita bab resam lagi. Ayat 6 tu kalau kita perasan ataupun tak perasan, kita akan baca ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sirata, 2 harakat. Sedangkan ejaan sirat dia bukan ada alif. Ejaan sirat ialah sirata. Alif tu alif kecil. Alif kecil je sebenarnya. Ya, dia bukan sad ra alif ta. Tak. Sad ra ta, dekat ra tu dia letak alif kecil. Kadang-kadang kita pun tak perasan. Ya, bila kita tengok, oh betul lah tak ada alif. Janganlah baca tak panjang pula. Sebab dia ada alif kecil menunjukkan dia dibaca panjang. Okey, habis. Dan yang terakhir dari sudut bab pula. Ya. Ayat ke-7 tu sama juga. Sama, kalimah sirat juga. Ayat 7 tu pun dia ada juga kalimah sirat. Artinya ejaan dia ialah sad ra ta. Dan diberi alif kecil, sirata. Ni cerita apa? Resam penulisan ayat Al-Quran. Jadi anak-anak kita yang belajar bahasa Arab, nak buat karangan bahasa Arab, nak tulis perkataan sirat, jangan tulis macam ni. Ustaz dia akan letak pangkah. Sebab itu bahasa Arab, ini ayat Quran. Dia tak sama. Kaedah menulis ayat Quran, ya, resam Usmani. Tapi kalau belajar bahasa Arab, nak buat karangan bahasa Arab, kalau dia nak ajar sirat, jangan tak ada alif. Tak ada alif, memang ustaz dia bahasa Arab dia akan pangkah. Salah. Tu cerita bahasa Arab lain, ayat Quran lain. Gitu. Baik. Sikit berkait dengan tanda ataupun dha. Kita tengok ayat nombor 7. Waladhdallin tu dia ada tanda panjang melintang. Bila kita baca Quran, bila kita jumpa je tanda panjang melintang ni, nak baca berapa harakat panjang? Nak baca berapa? Tengok aja bulu kening tu, maknanya dia ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia wajib panjang 6 harakat. Itu satu kemungkinan. Kemungkinan yang kedua, dia boleh pilih. Nak baca 4 harakat boleh, nak baca 5 harakat pun boleh. Gitu. Maknanya ada 2 kemungkinan tu je. Satu wajib 6, satu boleh pilih 4 atau 5. Tu je 2 kemungkinan bila kita jumpa bulu kening. Cuma macam mana nak beza? Hak mana wajib 6, hak mana boleh pilih 4, 5? Mudah dia. Hak wajib 6 ni bila? Dia ada 3 keadaan. Nanti nak talaqi, nak baca apa bulan puasa nanti kan, jumpa je bulu kening ni, hak wajib baca 6 harakat ni, dia ada 3 keadaan. Yang pertama, lepas tanda panjang melintang, lepas bulu kening tu ada sabtu.
Ni lah macam waladhdallin ni lah. Tengok ada bulu kening warna merah tu. Lepas dia ada sabdu. Maknanya ni apa dia ni? Wajib panjang 6 harakat. Ada banyak kalimah lain yang macam ni. Bukan kalimah ni lah, kalimah-kalimah lain. Apa dia? Lepas bulu kening ada sabdu. Ni 6 harakat punya. Tak ada pilihan. Wajib 6, mandatory. Dia tak pilih-pilih, wajib 6. Itu satu yang wajib 6. Hak wajib 6 lagi bila? Apabila tanda panjang melintang ini berada di atas huruf-huruf tertentu di awal surah. Contoh mudah, Yasin. Ya dengan sin. Bulu kening duduk atas huruf apa? Sin. Maknanya sin tu wajib panjang 6. Alif, lam, mim. Bulu kening duduk atas huruf apa? Lam dengan mim. Maknanya lam wajib 6 harakat, mim pun wajib 6 harakat. Dan juga beberapa surah yang lain yang mana dia hanya duduk di atas huruf-huruf je. Huruf-huruf di permulaan surah tertentu. Itu dah 2 dah. Hak wajib baca 6. Huruf tu tak ada baris. Huruf tu dia tak ada baris. Huruf-huruf di permulaan surah yang saya sebut tadi tu dia tak letak baris. Dia huruf semata-mata. Alif, lam, mim. Alif, lam, mim, ra. Sebab tu kena sebut huruf alif, huruf lam, huruf mim, huruf ra. Sebab dia tak ada baris. Jangan duk baca al-mari jahanam. Al-mari ke alama ke. Nun. Sebut nun. Jangan duk sebut 6 harakat. Dia bukan ada baris nak sebut na. Ni pun tak boleh sebab dia tak ada baris. Sebut apa? Sebut nama dia. Nama huruf tu apa dia? Nun. Nun. Tu keadaan yang kedua. Wajib baca 6. Yang ketiga, yang terakhir. Hak wajib baca 6 ni bila? Lepas tanda panjang melintang tu ada sukun. Yang tu tak payah duk kalang kabut. Sebab dia hanya ada satu perkataan je dalam Quran. Satu je perkataan, iaitu kalimah al-ana. Dia ada satu perkataan tapi sebut 2 kali. Dua-duanya dalam surah Yunus. Kali pertama dia sebut dalam ayat 51. Kali kedua dia sebut dalam ayat 91 surah Yunus. Kalimah tu je. Itu je lah 3 keadaan yang wajib baca 6. Selain daripada 3 keadaan tadi, bacalah 4 atau 5 harakat. Kita tak tahu dia mat apa pun tak apalah. Janji baca betul. Kan dia sebut nama mat tu karam. Yang mana? Tak boleh. Dia takat maksimum 5 je. Ya. Itu atas kiraan kita yang membaca. Kalau kita duk baca, orang tu yang tukang kira, tu dia punya pasal lah. Kita kira 5, dia kata aku kira 6 tadi. Tu kau punya pasal. Aku yang baca, aku yang kira. Kan, tu bergaduh kat situ. Baik, habis. Ustaz, dia tu panjang ikut saat ke ikut apa lah yang Okey. Dia bila kita sebut 6 harakat, 5 harakat. Harakat tu apa dia? Harakat ni ialah harakah. Bukan suat khabar harakah tu. Gerakan. So gerakan tu ialah bagaimana kita bergerak. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tu gerakan dia. Tapi kalau kita baca laju, Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Bila kita baca laju, artinya gerakan tu ikut laju. Kalau kita baca lambat, maka gerakan kita pun lambat. Yang 2 tetap 2, yang 4 tetap 4, yang 6 tetap 6. Tinggal lagi 6 tu kalau dia speedy, cepat habislah 6 tu. Kan? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mana
cukup 6 dia kata. Aku baru kira 2 je tu, 3 je. Tak boleh kira macam tu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sesuai lah 6 dengan gear dia baca tu. Ya, jadi itu maksud gerakan. Ya, gerakan tu maksudnya tengok. Nak bergerak tu tengok kita buah gear berapa. Kalau buah gear 6, laju lah. Cara bergerak tu, cara mengira tu. Ya, baik. Kita pergi, ni nak baca seorang ni kan. Kita pergi terus kepada kesilapan yang biasa saya jumpa. Lepas ni kita bincang kesilapan yang biasa tuan-tuan perempuan jumpa pula. Secerita yang saya jumpa dua mudah. Ya. Yang pertama, ketepatan membunyikan baris, terutamanya baris bawah dan baris depan lah. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, baris bawah ni. Ya. Maknanya kita kena bersihkan bunyi dia. Lillah, jangan bunyi lillah. Rabbil, ghairil, alaihim. Maknanya bersihkan bunyi baris bawah tu. Huruf I ya. Kalau Melayu kita ni huruf I. Du, lillah, rabbil, ihdina, bukan ihdi. Itu bukan huruf I, itu huruf tanda dah. Bukan ihdina siratal ladzina an'amta alaihim. Bunyi him. Ha bawah hi. Alaihi, alaihim. Ghairil. Itu kesilapan yang biasa. Orang kata batal ke solat? Tak batal. Dari sudut ketepatannya tak adalah. Kalau setakat nak baca tak batal, tak apa lah ustaz, kami baca gitu. Tak payah ngaji lah kalau gitu. Tak payah ngaji lah. Ni kita cerita nak tahsin. Tahsin ni maksudnya apa? Nak memperelokkan. Bukan kata nak belajar baca Fatihah. Tak, bukan kita nak belajar baca. Kita dah 60 tahun dah duduk baca ni kan. Kita nak tahsin. Okey. Yang kedua, yang biasa saya jumpa, waladdallin tu, dia nak menyebut dot tu kadang-kadang terpergi kepada ta. Bunyi ta. Kalau walado tu nampak sangat dal dia tu kan. Ada yang cuba nak bagi dot tapi dia bagi ta. Tu jaga juga tu. Kena hati-hati tu. Kemudian ayat 5 tu sebenarnya, ayat 5 dia ada satu perkara sunat untuk kita buat. Di hujung ayat 5 kalau kita waqaf, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita waqaf tu, lepas kita letak lidah kita dekat langit, menyebut nun hak ujung sekali tu, kita disunatkan untuk memuncungkan bibir mulut yang dipanggil isma. Ni. Tapi tak ada bunyi apa. Jangan ada bunyi nu tu, jangan. Nun tu kita matikan, nasta'in. Okey, matikan. Bila in saja kita cacak ujung lidah ke langit tu, bibir kita muncung ke depan. Yalah, muncung mana ke depan kan. Takkan muncung ke belakang, mana boleh muncung ke belakang. Kita muncung bibir mulut tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sikit je, sekejap je. Gerakkan je. Nasta'in. Dah. Bukan duk nasta'in. Berapa lama nak buang muncung ni kan? Tak, sekejap tu je. Lepas tu sambunglah baca ihdina tu. Maknanya pergerakan tu dia panggil isma'. Bukan di sini saja. Mana-mana
tempat yang kita waqaf, ya, dengan baris depan kita ismamkan, ya, kita ismamkan. Gitu. Lagi apa lagi? Ayat 6. Ihdinas si dengan mustaqim. Satu sad, satu sin. Kadang-kadang tidak dibezakan. Ihdinas sira, ihdinas sir. Nak kata sin, oh iya. Nak kata sad pun macam sad juga. Jadi macam tengah-tengah. Kan? Ihdinas si mus. Bezakan sad dengan sin tu bagi boleh beza. Jangan bila baca ihdinas si, lepas tu pergi dekat mustaqim, macam sama je dua-dua sin. Jaga-jaga. Dan yang terakhir sekali ialah sirata si. Ramai yang siratal ladzi jadi sa pun ada, sra pun ada. Jadi si itu tak jelas. Ihdinas siratal ladzi, jadi sra gitu je. Si itu tak jelas. Itulah yang saya jumpa. Jadi kalau tuan-tuan perempuan nak cerita hak tuan-tuan perempuan jumpa pula, cerita sebelum kita nak baca. Ya? Baca dulu baru jumpa. Taklah kot sebelum ni duk jumpa kan. Boleh lah. Okey. Dha tu yang kita kata wajib panjang maksimum 6 tu. Wala dha 6. Habis 6 je pergi dekat lam. Wala dhalin. Itu maksimum apa kan? Maksimum 6 juga. Maksimum 6 lah, ma'arif dia sukun dia gitu. So amin Ustaz, kalau baca dalam solat amin itu pengaruh kadang-kadang mana yang panjang? Amin kalau dalam solat. 2 harakat je. Amin. Amin tu boleh sampai 6. 2 je. Tak ada pilihan, dia 2 je. Dia bukan boleh pilih juga 2, 4, 6. Tak ada. Min tu boleh pilih 2 atau 4 atau 6. Amin. Tu 2 dia ambil. Amin. Tu 2, 4. Amin. Tu 2, 6. Boleh. Tu maksimum 2 lah. Maksimum 2. Dia tak boleh. Amin. 6 dengan 6. Salah. Salah. Sebab kalimah amin ni tu 2 je. Tapi ialah kalau 6 pun tak batal Fatihah juga. Sebab dia di luar Fatihah dah sebenarnya. Dia tak masuk, tak ada amin. Fatihah tak ada amin. Jadi bukan tak ada masalah, tapi maknanya salah. Dia tetap salah. So biasa kan imam waladhdallin amin. Gitulah. Jangan duk ikutlah. Biarlah dia nak panjang pun. Kita betulkan hak kita je. Dan kita pun tak payah betulkan dia dalam semayang tu. Subhanallah. Tak payah. Lagi dia jawab alhamdulillahnya. Kita jenuh nak jawab apa pula. Okey. Jadi insya-Allah kita baca seorang-seorang surah Al-Fatihah, terpulang. Nak baca ni tuan-tuan perempuan nak baca wasal ke nak baca waqaf, terpulang. Kalau dah biasa wasal, tak apa, wasal je lah. Kalau nak baca waqaf pun terpulang ni. Jadi sebelum kita nak baca, ada soalan? Selalu saya lupa selalu orang tanya ayat 7 tu panjang. Ayat 7 tu panjang. Nak bagi 2. Kat mana nak bagi 2? Berhenti pada alaihim yang pertama. Berhenti situ. Dalam mazhab kita, dalam mazhab Syafi'i kita, nak cerita je lah bab mazhab ni.
Disunatkan untuk kita baca dengan senapan. Sunat. Siratal ladzina sampai waladdallin tu sunat dalam mazhab kita. Ada orang yang tak mampu kalau gitu, sebab waladdall tu dah 6 kat situ tu. Jangan disebabkan kita tak mampu tapi kita nak ambil juga sunat tu. Akhirnya apa jadi? Jadi terbatal terus Fatihah kita. Sebab waladdallin tu tak cukup 6. Dia nak ambil sunat je, tapi dia tinggal wajib. Habislah. Wajib 6 harakat tu wajib, bukan sunat. Menyambung satu nafas itu sunat aja. Kalau mampu silakan. Kalau tak mampu jangan, sebab kita nak jaga hak wajib. Dha tu 6. Jadi kalau tak mampu, siratal ladzina an'amta 'alaihim, waqaf. Tarik nafas pula. Ghairil maghdub sampai habis. Kalau ada nafas cukup, silakan. Eloklah. Kalau nafas cukup tu elok sambung. Tu cerita dia. Okay, ada lagi soalan? Ya. Okey. Dia berlaku dalam Fatihah. Yalah Imam R&R lah ni. Imam R&R ni memang kan dia kira siapa tolak bagi jadi je kan. Dia tengok macam ni. Dia buat silap tu silap yang jelas ke ataupun kesalahan dia tu dia panggil kesalahan yang sama-sama. Kalau kesilapan yang jelas, apa dia kesilapan yang jelas? Yang termasuk dalam istilah tajwid lahan jali dia kata. Apa dia? Yang pertama, tersilap baris, tersalah baris. Alhamdu, dia baca alhamda ke alhamdi. Itu yang tak mengaji pun tahu kata salah. Itu memang membatalkan solat lah. Kita tak diikut lah kan? Maliki yaumiddin, malaka yaumid. Itu salah sangat tu kan? Itu memang jelas salah dia. Waladhdallin, dha dua lin 6. Itu jelas juga. So hak jelas ni yang kita boleh batal solat. Lin panjang tak ada masalah. Dha tu yang kita nak kena jaga. Dha tu wajib 6. 6 tu atas kiraan dia lah. Tapi yang munasabah lah. Berpisah dengan dia tu macam mana Ustaz? Macam mana? Kita nak berpisah dengan imam kan? Nak berpisah dengan imam mudah aja. Kita sembahyang kita, dia sembahyang dia habis. Kita tak ikut dia lah. Kita tak ikut dia. Kita masih dalam saf tu lah. Janganlah bagi salam. Bagi salam, lepas tu penuh dah surau tu kan. Nak pergi sembahyang tak mana pula. Kita sembahyang terus, continue. Dah dapat dah satu rakaat dengan dia tadi kan. Mungkin kita masbuk ke, kita tak dengar lah Fatihah dia tadi kan. Dia rokok, kita pun rokok, yang tidal apa semua, dapatlah satu kat kita kan. Dengar-dengar, alamak, tak sah ni. Penilaian kita tak sah ni. Kita sembahyang kita, dia sembahyang dia. Maknanya yalah kita sebut niat lah kan. Kita sebut niat lah. Gerakkan di hati kita apa dia? Aku sembahyang aku, dia sembahyang dia. Itulah mufaraqah. Dia tak ada satu niat khusus. Sahaja aku keluar daripada, tak ada. Kita lintas di hati kita, aku, engkau. Itu dah mufaraqah maksud dia. Dia bukan niat macam niat sembahyang usolli apa semua, tak ada. Kan? Tak mufaraqah sebab apa? Aku terlupa niat mufaraqah macam mana. Tu kacau juga tu. Mufaraqah artinya berpisah. Bila berpisah? Bila kita lintaskan dalam hati kita, kita tak aku, engkau. Itu mufaraqah. Kita ikut dia kan, kita boleh. Dah kita sendiri dah. Kita tak perlu tunggu dia, kita tak perlu ikut dia. Kita habis Fatihah apa semua, kita rokok, biarlah jemaah dengan jemaah jalan. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Orang lain ikut kita. Tak ada masalah. Pada penilaian mereka, imam tu tak ada salah jadi. Pada penilaian kita, imam tu ada salah jelas, salah jali, salah yang terang. Pada penilaian kita, maka yang wajib mufaraqah ialah kita, bukan orang lain.
Sebab kita yang dapat kesannya. Kalau kita dapat kesan salah jali, tiba-tiba kita tak mufaraqah, solat kita tak sah, terbatal. Sebab kita tahu dia dah buat kesalahan yang jelas. Jadi kita lah. Maknanya mungkin kita habis dulu, mungkin dia habis dulu. Tengoklah siapa laju, dia habis dululah. Tapi maknanya kita dah tak terikat dengan dia dah. Mufaraqah. Masuk imam lain. Keluar imam tu masuk imam lain tadi lah. Nak cari imam mana dah waktu tu. Itu mufaraqah. Ya. Tak boleh sembahyang Jumaat dia kena ikut imam. Sembahyang Jumaat memanglah dia kena ikut imam, tak boleh sembahyang seorang-seorang. Saya yakin imam tu baca salah. Payahlah kalau macam tu kan. Kalau imam Jumaat pun dia baca salah lagi tu, kacau lah kan. Sepatutnya imam Jumaat tak boleh baca salah dah. Imam R&R boleh terima lagi lah. Na'am tu mungkin jelas lah kan. Ya, jelas. Saya yakin dia salah. Yalah. Buat macam mana? Mufaraqah je lah kan. Macam mana? Bukan niat pada Jumaat ke Zuhur tak boleh kan? Dia tukar pula. Yang tu tanya ustaz lain lah. Tak ada nak baca Fatihah dah malam ni. Dia jadi bawa bab semayang pula lagi lah. Cerita panjang tu kan. Saya yakin sungguh. Ya, masalahnya semayang Jumaat kan. Jadi macam mana? Adakah kita perlu ulang dengan solat Zuhur? Semayang raya je tu. Adakah kita nak semayang Jumaat seorang-seorang? Tak pernah dibuat ada orang. Sendiri baca khutbah lah. Okey. Okey, boleh mula. Siapa nak mula dulu? Masuk dah ke? Tak apalah, ambil lewat sikit tak? Sila. Jadi tumpang saya ingat. Bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ni dalam solat hanyalah pada rakaat pertama sahaja. Ya, pada rakaat pertama kita nak baca Fatihah kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Rokok, sujud apa semua, bila bangun imam pun baca Fatihah, amin, terus bismillah. Tak perlu lagi a'udzubillah dah. Mana a'udzubillah tu sekali je. Kalau baca juga tak ada masalah. Cuma nak ceritanya tak disunatkan pun. Kalau baca juga dah nak kata apa kan, dia dah baca. Sebenarnya tak disunatkan. Biasa orang baca rakaat pertama dengan rakaat ketiga. Dia disunatkan hanya pada rakaat pertama saja. Pada rakaat pertama saja disunatkan. Kalau baca juga tiap rakaat, maknanya dia buat tapi tak dapat pahala apa-apa lah, sebab tak disunatkan. Nak kata boleh pun payah juga kan. Niat nak menghalau syaitan kan. Kalau niat nak halau syaitan tu payah juga. Nanti a'udzubillah dalam rokok pun boleh, a'udzubillah dalam sujud pun dia buat. Sebab apa? Niat nak halau syaitan ustaz. Takkan salah pun nak halau syaitan. Nanti nak at-tahiyyah pun a'udzubillah dulu. Jadi payahlah kalau gitu kan. Jadi payah. Benda tak disunatkan tu tinggalkan. Nanti orang marah pula, tak kala nak auzubillah tak boleh halau syaitan. Payahlah kalau gitu. Rokok pun auzubillah, sujud pun auzubillah, semua auzubillah. Kan. Okey, sila. Huruf qaf tu kalau boleh ni maknanya jelaskan. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Qaf ni dia bawah sikit. Kaf tu dia atas sikit, dekat kita punya lidah tu, pangkal lidah tu. Mustaqim itu kaf. Mustaqim dia ke bawah sikit.
Ke bawah sikit daripada qaf tu. Ke bawah sikit daripada kaf tu. Jadi semampu boleh lah, semampu boleh. Cuba. Ihdinas siratal mustaqim. Itu lebih baik daripada tadi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, jadi maknanya kesalahan jali tak adalah. Kan kesalahan jali itu tak ada. Kalau yang khafi tu ialah dari masa ke semasa kita repair lah. Boleh jadi imam tak? Boleh, insya-Allah. Boleh. Boh nama imam tarawih. Okey, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang ni huruf ha. Kalau boleh, jelah. Kemampuan menyebut sesuatu huruf tu sebenarnya ialah kemampuan individu. Saya tak bolehlah nak kata huruf ha, tak boleh lagi. Ulang lagi. Subuh lagi tak balik kan. Jadi maksudnya saya bagi tahu je. Huruf ha kena usahakan lagi. Huruf ha. Okey, sambung. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maknanya huruf ha tu satu kan, huruf ha. Yang keduanya tadi mana lagi satu? Ayat 4 tu. Malik yaumiddin. Malik yaumiddin. Kaf tu mati ke bawah? Malik yau. Bunyi tu kan. Memanglah kita baca tu kita kata bawah. Tapi bila kita baca tu Malik yau. Malik yaumiddin. Malik yau. Lik yau. Kan? Tu dia. Maliki yaumiddin. Jangan cepat sangat dekat kaf tu. Kalau cepat sangat dia akan jadi seolah-olah mati. Malik yau. Dia tak bunyi ki. Dia bunyi ke kan. Okey, sila. Okey, alhamdulillah. Alham. Jangan alham. Alham. Lam tu jaga-jaga. Alham. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.
dia nak terbunyi rel tu kan. Alaihim, alaihim, ghairil, ghairil. Itu je lah. Baris dua, baris bawah tu bersihkan sebutan bunyi dia. Ustaz, yang ayat terakhir tu kalau kita berhenti ke alaihim kedua tu boleh tak? Alaihim kedua Boleh je kalau nafas tak cukup. Tapi tak boleh lah ambil waladhdallin. Kena ambil balik ghairil maghdub. Ya. Ambil balik kat situ lah. Alhamdulillah. Okey, Rabb tu Alhamdulillahi Rabbil. Rabbil, jangan Rabbil. Rabbil kan. Rabbil. Rabbil. Macam tak berapa nak cukup 6 kan dengan speeding tu. Cuba ulang balik. Ghairil maghdub. Okey, alhamdulillah. Cuma huruf ha lah juga kan. Huruf ha tu kalau boleh usahakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ha. Bismillahirrahmanirrahim. Ha tu kan. Boleh usahakan tu. Okay, silakan. Lagi sekali. Okay, cuba pendekkan sikit du tu. Iyyaka na'budu wa budu wa i. Alhamdulillah. Dekat budu tadi je lah. Budu wa iya kepada budu wa iya. Tu je. InsyaAllah. Lagi satu huruf ha lah kan. Ha tu kalau boleh diusahakan lagi huruf ha. Okey, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Baca bang.
ha tu kena usahakan lagi sebutan ha tu. Okey, sila. Alhamdulillah. Dekat dha nak bagi lin tu, lam tu kita beratkan sikit. Dhalin, dhalin. Nanti tak berat kan? Beratkan lam tu, dhalin. Ambil balik ghairin. Beratkan lam. Dhalin. Masih tak beratkan lam. Dhalin. Nak beratkan lam tu kan. InsyaAllah nanti boleh berlatih lah yang tu. Ya, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah. Sila musliman. صراط الذين أنعم. Jangan na'an'am. Na'an'am. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Adik. Alhamdulillah. Allah muftah. Habis. Sadaqallah azim. InsyaAllah awal bulan depan. Sempat lagi sekali tak? Awal bulan depan kita baca balik senarai yang saya bagi tu. Ada lagi tak? Senarai ayat yang saya bagi tu sebagai persiapan untuk kita nak bertadarus kan? Kalau ada, maknanya boleh kita bagi balik seorang satu dekat ahli jemaah kita. InsyaAllah kita akan talaqi ayat-ayat tu InsyaAllah. Sadaqallahul azim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Ya. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.